Anyit atas perbahasan tadi. Sekarang saya menjemput Yang Berhormat Datuk Paul Igai. Terima kasih Datuk yang dipertua sekarang, Timbalan. Dan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia, merangkap Menteri Kewangan yang berjaya membentangkan belanjaan Malaysia 2023 bermakna dia bertema membangun Malaysia Madani. Bajet ini membabitkan peruntukan wang 388 bilion yang mencetatkan bajet terbesar yang pernah dibentangkan oleh kerajaan Malaysia sejak 1957 dahulu. Daripada 388.1 bilion untuk pembelanjaan, mengurus adalah 289.1 bilion, manakala baki 99 bilion untuk pembelanjaan pembangunan. Belanjaan ini merupakan satu belanjaan defisit. Untuk menambah pendapatan, kerajaan perlu mencari berbagai strategi ekonomi fiskal, mungkin menaikkan kadar cukai seperti cukai korporat, cukai import dan lain-lain. Datuk Yang Bertua, akan tetapi dengan langkah strategi yang tidak membebankan rakyat dengan kenaikan kos sara hidup dan tidak akan memberi kesan negatif kepada pelabur asing, FDI ataupun Foreign Direct Investment dengan izin, yang berminat melabur di negara kita. Adanya masa ketika dahulu, Datuk Yang Bertua, FDI menjunam, turun dan pelabur asing cabut lari ke negara lain kerana suasana negara masa itu tidak menentu. Datuk Yang Bertua, 2 tahun lalu negara kita ditimpa oleh COVID-19, melibatkan PKP, macam kurunglah di rumah. Banyak hilang kerja dan akan menjadi muflis jika akta bankrupsi masih menghadkan tahap muflis di bawah RM50,000. Hutang negara juga ada tinggi dan banjir melanda hampir semua negeri. Dan di negeri kita Sarawak juga ada banjir di Sabah. Datuk Yang Bertua, dalam masa itu dan terkini pentadbiran, ramai negara sudah dan telah bertukar ganti pentadbirannya. Amerika Serikat tukar presiden, United Kingdom tukar premier, Prime Minister, Jepun, Israel, Sri Lanka, Ecuador dan baru 2 hari lalu Scotland juga tukar menteri utamanya. Kita tidak dikecualikan atau berkebal dari imbas langkah polisi kenaikan kadar inflasi negara besar-besar seperti Amerika Serikat. Amerika Serikat bersin, kita batuk. Datuk Yang Bertua, perangan Ukraine, Rusia menyebabkan kos barang seperti baja dan makanan penternak naik kerana kekurangan bahan input seperti bijiran jagung yang dikeluarkan banyak daripada Ukraine. Turun naik harga minyak pun kita kena kesan. Kelembapan ekonomi dunia, kita pun kena kesan. Konflik serantau seperti di serantau Lautan Cina Selatan, Myanmar dan sebagainya memang ada kesan kepada ekonomi kita. Dan terkini, Datuk Yang Bertua, pemasangan aset pelancaran bom nuklear di Belarus oleh Rusia dan ujian misal di Korea Utara. Semua ini ada bawa kesan negatif kepada ekonomi kita dan ketenteraman global.
kacau bilau dalam suasana politik dan masalah sosial dan kaum ada juga boleh membawa ketakutan pelabur ke negara. Kesan negatif seperti ini sudah dilihat di negara seperti Sri Lanka dan banyak lagi negara yang di Afrika. To turn around atau memulihkan keadaan akan mengambil masa lama. Akan tetapi ekonomi negara sudah ditimpa banyak masalah. Masalah pendapatan negara telah hilang. Pekerja hilang kerja. Barang keperluan kurang menyebabkan kenaikan harga barang melampau. Syukurlah kita hari ini ada tanda-tanda positif yang memberi suasana untuk pelabur dan tempatan dan asing bermula kembali untuk melabur dalam negara kita. Atau yang bertua, satu kaedah bagi mengurangkan kos sara hidup rakyat adalah bantuan subsidi sasaran, khususnya barangan keperluan rakyat. Pada tahun 2022, subsidi bersasar bagi petrol, diesel dan gas adalah ringgit Malaysia 50.8 bilion. Dan subsidi bagi bahan atau barang keperluan lain seperti minyak masak adalah ringgit Malaysia 66.3 bilion. Kita yakin, Datuk Timbalan Yang Bertua, pengurusan cara mendani ini mengganggarkan ketirisan untuk memastikan subsidi ini ditawarkan akan benar-benar sampai kepada golongan yang disasarkan dengan tiada melibatkan orang tengah atau disindikatkan. Bajet ini juga untuk membasmi kemiskinan tegar. Kita dimaklumkan oleh Perdana Menteri tadi. Baru-baru ini adalah miskin tegar kita yang direkod dari IKC ada lebih 130 juta orang. Datuk Seri Yang Bertua, nasib baik Malaysia ada reserve petroleum 6.9 bilion barrel atau tong, cukup untuk kita 40 tahun lagi. Jangan lupa 61% itu dari Sarawak ataupun 42 bilion tong barrel atau barrel. Manakala di Sabah reserve-nya ada 1.8 bilion tong barrel, merupakan 18%. Dan negara kita memanglah kaya dalam banyak sumber lain, seperti keluasan jelapang tanah, tenaga elektrik dan hidro dan hasil hutan di seluruh negara kita ini. Izinkan saya, Datuk Yang Bertua, mohon pandangan semua kementerian, khususnya Kewangan, Pertanian dan Wilayah dan Luar Bandar atas cadangan seperti berikut. Membentukkan program pertanian vertigasi secara kecilan atau sederhana, khususnya untuk golongan P40 atau M40. Mungkin ini dapat mengurangkan kos subsidi tiap-tiap tahun. Datuk Yang Bertua, maksud saya lah, beri kail, alat untuk memancing, bukanlah beri dia ikan saja. Tapi ini cadangan saya, selain dari cadangan atau yang sudah ada, iaitu bantuan kewangan, menambahkan dia. Datuk Yang Bertua, ramai dalam kalangan orang muda yang baru masuk golongan pekerja tidak dapat membeli rumah kediaman. Dalam cara mengatasi masalah ini, saya cadangkan untuk memberi subsidi deposit cadangan membeli pembelian rumah untuk orang muda yang baru kerja ini. Dengan kadar, this is my
cadangan, saya punya cadangan saja, 20% grant dan 10% itu 20%, 10% grant dan 10% dengan kadar bawah 3% untuk pembelian rumah pertama berharga RM400,000 ke bawah untuk mereka di B40. Dan 10% grant untuk rumah lebih daripada RM400 kepada RM800,000 Malaysia. Dan tentang kewajipan pekerja menerima gaji minima 1,500 yang apa kata tadi oleh Perdana Menteri dalam kerja bidang kontrak yang melibatkan apa saja kerjaan. Akan tetapi, Datuk Speaker, gaji yang akan diterima itu mestilah terima penuh tanpa kena potong untuk pembayaran sewa atau makanan yang sebelum itu ditanggung oleh majikan dia. Sekali lagi saya nak mohon penjelasan daripada Kementerian Pertanian dan Industri Makanan tentang Indian Ocean Commission tuna fishing yang sangat lumayan. Apakah prestasi terkini negara Malaysia dalam usaha berkecimpung dalam industri India Ocean Tuna Commission? Kita dipahamkan kotanya 74 vessel yang diberi kepada Malaysia. Berapakah vessel sudah diusahakan oleh Malaysia? Apakah kejayaan? Apakah terlibat rakyat Malaysia bekerja dalam industri ini sekarang? Datuk Yang Bertuah, mengenai peruntukan untuk Kementerian Sumber Asli Alam Sekitar dan Perubahan Iklim, saya mohon, apakah status terkini pengukuran sempadan Malaysia dengan Indonesia, Kalimantan Indonesia, yang ada panjangnya melebih dari 2,000 kilometer di Kalimantan Sarawak border, dan keduanya sempadan dengan Thailand dan Brunei. Dengan itu, Datuk Yang Bertuah, saya menyokong Rang Undang-Undang Perbanyakan 2023. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Senator Datuk Paul Igai.